Penyakit epilepsi adalah penyakit yang umum di kalangan kanak-kanak. Ia merupakan penyakit keempat lazim di kalangan penyakit neurologi di kanak-kanak. Antara sebabnya ialah jangkitan kuman dan faktor genetik. Adakah kamu tahu bahawa 1% daripada kanak-kanak mengalami penyakit epilepsi? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai penyakit epilepsi, sertai saya di webinar umum epilepsi di kalangan kanak-kanak pada 10 hari bulan Mac 3 petang di Facebook Live Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang para penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat siri ketiga bagi tahun 2023. Saya, Prof. Madya Dr. Nur Azlin dari Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan UKM adalah moderator anda pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, hari ini kita berpeluang menimba ilmu berkaitan gejala yang dinamakan epilepsi di kalangan kanak-kanak. Gejala ini bukanlah penyakit yang asing atau jarang berlaku dan merupakan sesuatu yang tentunya merunsingkan ibu bapa. Oleh itu, elok kita memahami masalah ini dengan lebih mendalam. Dengan mengikuti ceramah dari seorang pakar dalam bidang neurologi pediatrik yang terkemuka di Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Wong Sawe dari Jabatan Pediatrik Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat memaksimalkan penglibatan dalam webinar ini. Adalah diharapkan para penonton dapat bersama kami sehingga ke akhir rancangan epilepsi di kalangan kanak-kanak. Sebarang soalan boleh ditulis di ruangan komen dan dijawab secara live atau bertulis oleh penceramah. Share, like dan link FB ini supaya lebih ramai dapat menonton serta mendapat manfaat dari webinar. Anda juga boleh menyumbang bagi aktiviti-aktiviti pengajaran umum yang dijalankan oleh Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia melalui Send Star dengan menekan ikon star di tepi section komen serta ikuti langkah bayaran yang dipaparkan. Para penonton juga berpeluang memenangi hadiah misteri yang menarik dengan menyertai kuis di akhir program ini. Soalan-soalannya senang sahaja dan ia sangat berkait dengan topik yang dibincangkan hari ini. Bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR Code serta mengisi borang maklum balas di akhir program untuk mendapatkan e-sijil penyertaan bagi peserta dan juga bagi staf UKM boleh mendapat mata dalam urus bakat. Tanpa berlengah lagi, saya menjemput Prof. Madya Dr. Wong Sawe untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Epilepsi di kalangan kanak-kanak. Dipersilakan. Terima kasih ya Prof. Azlin atas pengenalan Prof. Azlin. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa atau guru-guru yang menyertai webinar umum hari ini. Topik hari ini ialah epilepsi di kalangan kanak-kanak ya. Kandungan hari ini, topik ini adalah apakah itu epilepsi, apakah gejala epilepsi, apakah masalah-masalah lain yang dialami oleh pesakit epilepsi dan bagaimana kita merawat penyakit ini. Apakah itu epilepsi ya? Epilepsi, betapa kerapnya epilepsi, dia merupakan penyakit neurologi yang keempat lazim di negara ini dan prevalence di Malaysia ialah 7.8 dalam 1,000 populasi dan jikalau mengikut anggaran kita ada 33 juta penduduk di Malaysia, terdapat 138,000 pesakit epilepsi dan lebih daripada 31,000 pesakit di bawah umur 14 tahun mengikut kajian yang dilakukan di tahun 2021 ya. Dan yang menarik ya, insiden paling tinggi pada kanak-kanak berumur kurang dari 5 tahun dan orang dewasa yang lebih daripada 65 tahun. Dan dijangkakan di serata dunia terdapat 65 juta pesakit epilepsi dan 80% berada di negara yang sedang berkembang dan 10 juta di bawah umur 15 tahun. Ya, so ia merupakan masalah yang besar ya seluruh dunia.
Dan kita tahu apa sebabnya penyakit ini lebih kerap di kalangan kanak-kanak. Ini kerana otak yang kurang matang ya, lebih cenderung untuk mengalami sawan daripada otak yang matang ya. So kanak-kanak yang mempunyai otak yang kurang matang lebih cenderung. Kita akan mengupas apa sebabnya nanti ya. Now, untuk memahami apa itu sawan dan epilepsi, kita perlu tahu sedikit mengenai fungsi otak. Otak terdiri daripada berbilion sel saraf ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Dan sel saraf fungsinya ialah untuk menjana impuls elektrik, dan impuls elektrik itu mengawal pergerakan kita, pemikiran, perasaan, kesedaran dan deria kita ya. So ini ialah fungsi asas otak kita. Dan impuls ini bergantung kepada bahan kimia yang kita panggil neurotransmitter. Dalam otak kita ada dua kelas bahan kimia ini, satu yang merangsang dan satu ialah menghalang. Dan apa yang berlaku pada kanak-kanak yang mengalami epilepsi, orang normal, penghalang dan perangsang bahan kimia ini dalam keseimbangan ya, tidak ada kelebihan perangsang atau kelebihan penghalang ya. So dalam keadaan normal. Tetapi untuk orang yang mengalami epilepsi atau sawan, keseimbangan ini telah terbalik ya, di mana perangsang, neurotransmitter perangsang berlebihan berbanding dengan neurotransmitter menghalang, terutamanya pada otak yang kurang matang. Dan yang penting ialah sesiapa sahaja boleh kena serangan sawan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh mengalami serangan sawan jikalau ambang sawan kita rendah ya. Contohnya, kalau kita mengalami gula darah yang rendah, kita boleh sawan, hypoglycemia ya. So sesiapa saja boleh sawan ya. So, dan apakah itu serangan sawan? Serangan sawan itu disebabkan oleh discharge elektrik yang berlebihan ya, yang dijana oleh saraf yang secara mengejut ya, discharge itu berlebihan, dan ini menyebabkan pertukaran yang mendadak kepada pesakit dari segi kesedaran, pergerakan, kelakuan, perasaan yang di luar kawalan mereka. So apa yang mereka lalui di luar kawalan mereka ya, bukan yang disengaja-ngajakan. Okey. Dan apa maksud epilepsi? Epilepsi hanya maksud jikalau kecenderungan untuk sawan itu berulang tanpa provokasi tinggi. Kalau kita ada kecenderungan yang tinggi untuk berulang lagi sawan itu tanpa apa-apa sebab, itu dipanggil epilepsi ya. Secara ringkas penjelasan epilepsi. So kita tahu jikalau dari segi saintifik, dia bukan kerana kejadian paranormal, bukan kerana kejadian makhluk halus atau gila. Dia merupakan penyakit sama seperti penyakit lain yang mempunyai asas saintifik seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya ya, epilepsi. Dan kerana perubahan daripada pergerakan kesedaran yang di luar kawal pesakit, ini menyebabkan stigma ya, yang berat pada pesakit epilepsi, kerana ramai orang menganggap bahawa penyakit ini berjangkit, berasaskan spiritual, atau disebabkan oleh pesakit itu gila. Dan dari dulu lagi ya, dari bahasa-bahasa yang kita ada, bahasa Cina, dia digambarkan sebagai kambing gila. Bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, gila babi. Bahasa Thailand, bahasa Myanmar dan Cebu, semua maksud sama, bermaksud gila babi. Ini memberi stigma yang sangat berat dan tidak berpatutan kepada pesakit epilepsi ya. Kerana kita tahu memang asas dia saintifik ya sekarang. Dan dari sejarah pun telah dibuktikan ya, bapa perubatan Yunani Hippocrates dari sebelum Masihi lagi ya, telah mengatakan bahawa punca penyakit epilepsi adalah otak, merupakan otak ya yang menyebabkan epilepsi. Dan bapa perubatan moden Ibn Sina merupakan doktor yang pertama menggunakan istilah epilepsi, yang dalam bahasa Latin bermaksud dimiliki ya oleh kuasa luaran ya, yang tidak boleh dikawal. Dalam kitab dia, buku perubatan dia, Al Canon Phil Altic ya, The Canon of Medicine.
Dulu lagi mereka sudah tahu ini disebabkan oleh penyakit otak dan di luar kawalan pesakit. So, apakah gejala-gejala epilepsi ya? Di antara kanak-kanak, gejala epilepsi yang dramatis ya, yang kita nampak yang kita tuan-tuan dan puan-puan mungkin fikir mungkin kurang ketara ya di antara kanak-kanak. Saya akan memainkan beberapa video untuk menunjukkan cara ya pesakit epilepsi, apakah gejala mereka semasa serangan. Tapi sebelum itu, biasanya sebelum epilepsi, sebelum serangan sawan, ada pesakit yang boleh mengalami sakit kepala, berasa letih atau hyperaktif atau diam. Ya, kadang-kala ibu bapa boleh menjangka bahawa anak mereka mungkin akan mengalami sawan dengan melihat kelakuan anak pada hari itu. Dan semasa epilepsi sawan, mereka akan mengalami perubahan yang mendadak dari segi kelakuan, pergerakan, kesedaran seperti yang saya cakap tadi. Tetapi kebanyakan serangan ini akan berhenti dalam masa 5 minit. Ini kerana otak kita mempunyai cara untuk mengimbang balik ya tidak keseimbangan bahan kimia tadi. Jikalau terlalu banyak bahan kimia perangsang, otak kita akan cuba imbang balik supaya neurotransmitter yang menghalang itu dapat memberhentikan sawan dalam otak. So, kebanyakan sawan akan berhenti dalam masa kurang daripada 5 minit. Ya, ini sangat penting untuk rawatan nanti ya, ibu bapa kita akan bincang nanti. Dan selepas sawan berlaku, pesakit mungkin akan letih atau mengalami sakit kepala dan biasanya akan tidur. Dan mungkin tiada ingatan ya apa yang telah berlaku ya, pada masa itu. Ini merupakan contoh satu pesakit yang mengalami sawan fokal dari satu bahagian otak dia, dan beliau masih sedar ya semasa ini berlaku. Cuba lihat ya. Sini muka dengan mata ya berkelip-kelip ya, mata berkedip-kedip, dan muka pun ada twitching ya sebelah kiri, penjuru kiri dia. Tapi beliau sedar semasa, tapi tidak boleh kawal pergerakan beliau semasa serangan itu. Ya. Berbanding dengan video ini, pesakit ini mula-mula dalam masa beberapa saat akan menunjukkan beliau mula-mula kehilangan kesedaran dengan menaikkan tangan kiri di luar kawalan. Beliau pandang pada ibu yang memanggil dia, tapi kesedaran kurang, dia tidak boleh menjawab. Dan kalau lihat teliti, penjuru muka dia ada twitching juga, dan tangan dia ada pergerakan seperti pill rolling ya. Dan beliau kurang sedar masa serangan itu. Ini ialah serangan fokal di mana discharge elektrik berlebihan datang dari satu belah bahagian di otak ya. Ini ialah dipanggil atau apa yang kita panggil focal onset seizure ya, atau focal sawan fokal. Ya, ini berpanjangan ya, lama berlanjut lama juga ya dalam pesakit ini. Okey, dah akhirnya ya beliau sedar dan berhenti pergerakan yang di luar kawalan. Okey. Ada juga pesakit di kanak-kanak ini, epilepsi jenis ini kurang senang dikenal pasti ya, kerana simptom dia sangat minimal. Kita cuba lihat ya. Pesakit ini sedang menghembus ya tisu paper semasa membuat ujian EEG dan berhenti. Itu ialah sawan. Beliau berhenti membuat demikian, dan dalam EEG itu kita nampak sawan berlaku pada dia ya masa itu. So itu ialah sawan apa yang kita panggil absence epilepsy. Pesakit ini pula, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhati kelopak mata dia sebentar berkedipan sedikit sahaja ya, itu adalah sawan apabila kita membuat rekod EEG ya. So sawan kanak-kanak kebanyakan sawan itu tidak dramatis seperti yang apa kita nampak di kalangan dewasa ya. Itu yang beza sawan kanak-kanak dengan dewasa, kerana banyak jenis sawan berlaku di kalangan kanak-kanak yang mungkin tidak dapat di kalangan dewasa ya. Itu ialah sawan ya, yang kelopak mata dia berkedip-kedip. Pesakit ini mengalami
myoclonic seizure, sawan myoclonic, lihat ya, cuba lihat kita buat photic stimulation semasa itu ialah sawan ya. Saya boleh ulang, tangan dia naik ke atas dengan cepat, itu merupakan sawan. So kalau kita tak sedar, itu serangan itu boleh berlalu tanpa dengan cepat ya, tanpa kita sedari. Pesakit ini sedang berdiri dan tiba-tiba jatuh. Itu pun sawan. Tengok EEG dia pun kita merekodkan sawan ya. So di kalangan kanak-kanak ada sawan yang tidak mudah dikenal pasti kerana tiada pergerakan yang dramatis berbanding dengan orang dewasa, seperti termenung yang di absence epilepsy, ataupun terkejut tadi, myoclonic, sawan myoclonic, atau terjatuh yang kita panggil sawan atonik, atau sawan yang berlaku semasa tidur. Kadang-kadang sawan berlaku semasa tidur dan dianggap salah oleh ibu bapa sebagai mimpi buruk oleh anak mereka ya. So itu antara sawan yang kurang senang dikenal pasti ya. Apakah punca epilepsi? Epilepsi seperti yang kita telah bincangkan tadi disebabkan oleh penyakit otak ya. So kalau struktur otak tidak elok, pendarahan di otak atau jangkitan kuman di otak boleh merosakkan bahagian otak dan menyebabkan bahagian itu lebih cenderung untuk sawan disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia. Faktor genetik juga penting dan penyakit metabolik juga salah satu sebab ya daripada punca penyakit epilepsi. Ini menunjukkan ya MRI seorang pesakit yang mempunyai ya otak yang sangat licin ya, dia kurang kedut-kedut berbanding dengan MRI otak ini yang banyak kedutan. Ini dipanggil Lissencephaly dan senang sawan juga ya. Pesakit yang mempunyai struktur otak yang kurang sempurna ini lebih senang untuk cenderung untuk sawan ya dan dapat epilepsi. Ataupun faktor genetik. Sekarang walaupun saya bincangkan faktor genetik, penyakit yang berasaskan genetik tidak bermaksud keturunan secara otomatis. Seorang pesakit boleh mempunyai penyakit genetik yang menyebabkan epilepsi, tetapi penyakit itu tidak diturunkan oleh ibu, bapa atau ancestor mereka ya. Dia mempunyai penyakit yang berasaskan genetik, tetapi mungkin bukan diturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain, seperti pesakit ini di mana kromosom ke-14 dia bukan lurus tapi membentuk cincin ya, dan dia mempunyai asas genetik, tetapi bentuk cincin ini ralat ini berlaku semasa dalam kandungan ya, bukan diturunkan daripada ibu atau bapa beliau ya. So bila kita dengar mengenai penyakit genetik, kita harus hati-hati, jangan anggap penyakit genetik semuanya berasaskan keturunan. Pesakit ini mempunyai sindrom Miller-Dieker di mana salah satu jin yang mengawal perkembangan otak itu mengalami ralat, dan MRI tadi merupakan MRI beliau di mana otak dia sangat licin, yang Lissencephaly dan senang sawan, dan beliau mempunyai sindrom Miller-Dieker ya. Okey, selain itu apakah masalah-masalah lain ya pesakit kanak-kanak yang mengalami epilepsi melalui ya? Masalah pembelajaran merupakan salah satu masalah yang besar, di mana jikalau kanak-kanak yang tanpa epilepsi, kadar masalah pembelajaran antara 2 hingga 10% ya, berbanding dengan pesakit yang mempunyai epilepsi, kadar pembelajaran mereka sehingga 25%. Itu amat tinggi ya, 2.5 kali ganda berbanding dengan pesakit yang tanpa epilepsi ya. Dan masalah pembelajaran ini apakah kaitan dengan epilepsi? Ya, ada 3 cara kaitan epilepsi dengan masalah pembelajaran. Mungkin disebabkan kecederaan otak, katakan contohnya jangkitan kuman yang menyebabkan epilepsi, dan jangkitan kuman itu juga boleh merosakkan otak dan menyebabkan masalah pembelajaran ya. Ataupun epilepsi sendiri ya menyebabkan kecederaan otak dan menyebabkan masalah pembelajaran.
ataupun epilepsi tanpa menyebabkan kecederaan otak, menyebabkan masalah pembelajaran. So, kaitan antara masalah pembelajaran dengan epilepsi rumit sikit ya, tapi itu yang menyebabkannya kadarnya tinggi di kalangan pesakit epilepsi kanak-kanak. Apa pula dengan masalah kelakuan ya? Tinggi juga ya kadar masalah kelakuan, sehingga 54% kanak-kanak epilepsi mengalami masalah kelakuan ya. Contohnya autisma 30% berbanding dengan kanak-kanak tanpa epilepsi sehingga 2%. Hyperactivity 23% berbanding dengan kanak-kanak tanpa epilepsi 3 hingga 7%. Kemurungan 30% dan masalah sosial 32%. So masalah kelakuan juga agak tinggi di kalangan kanak-kanak yang mengalami epilepsi. Dan kalau kita nak mau dengan ringkas secara grafik untuk simbolik ya, masalah ini bertindih-tindih ya. So kadang-kala sangat susah untuk mencari sebab ya, apa yang menyebabkan mana. Alright. Dan apakah kesan ya, epilepsi, masalah kelakuan dan pembelajaran? Ini menyebabkan stigma komuniti yang tinggi terhadap pesakit epilepsi, dan ibu bapa mungkin mendidik dan guru-guru mungkin mendidik mereka dalam persekitaran yang terlindung ya, tidak boleh buat apa-apa, tidak diberi kebebasan ya, dan mungkin jangkaan atau harapan kepada kanak-kanak direndahkan, menyebabkan kanak-kanak yang mengalami epilepsi tidak mencapai potensi mereka ya, potensi penuh tidak tercapai. Dan jikalau sawan berlaku di sekolah, ini boleh menyebabkan keyakinan diri yang rendah pada pesakit, menjejaskan aktiviti interaksi sosial dengan kawan-kawan, dan juga menyebabkan kehadiran yang meningkat di sekolah, ketidakhadiran yang meningkat di sekolah ya. Kita pergi ke rawatan epilepsi pula, last part ya. Yang penting untuk kanak-kanak ialah untuk mengelakkan pencetus epilepsi ya. Kita sudah bincang mengenai punca, tapi ada pencetus yang mengurangkan ambang sawan yang menyebabkan ketidakseimbangan bahan kimia lebih ya. Satu, pertama, gaya hidup yang sihat ya. Kanak-kanak perlu rehat dan tidur yang mencukupi ya. Semua kanak-kanak untuk membesar, untuk otak berkembang ya. Kita kurangkan pendedahan skrin kepada kanak-kanak, anak-anak kita. Kita lebihkan senaman ya, untuk menyihatkan badan mereka, untuk mengelakkan pencetus awan. Apakah pencetus awan yang kita kenali? Cahaya berkelipan ya, cahaya berkelipan misalnya daripada handphone ya, daripada game ya. Kalau kurang tidur, keletihan, demam atau tekanan emosi ya. Itu merupakan yang paling lazim ya, pencetus awan ya. Contoh yang paling baik ialah jikalau anak pesakit epilepsi balik untuk raya, katakan ya, balik raya, sambut raya nanti kan, pergi tinggal di kampung, kurang tidur, keletihan, excited sangat ya, lepas raya on the way balik Kuala Lumpur terus awan. Ya, itu salah satu contoh yang paling senang kita dapat ya dari kalangan pesakit saya. Now, mengenai masa skrin ya, apakah sure ya masa skrin yang diperlukan untuk kanak-kanak ya? Academy of Pediatrics of America mengesyorkan untuk kanak-kanak yang kurang dari 18 bulan, elakkan skrin kecuali untuk perbualan video dengan keluarga. Untuk kanak-kanak antara 18 bulan hingga 24 bulan, kandungan skrin kena berkualiti tinggi dan bersama ibu bapa menonton ya. Untuk kanak-kanak 2 hingga 5 tahun, kurang daripada 1 jam sehari. Dan untuk kanak-kanak yang lebih dari 5 tahun, kurang daripada 2 jam sehari. Ya, itu adalah disyorkan. Tapi sekarang susah sikit dah dalam masa COVID. Ya, semasa COVID kita kena tukar sikit ya. Kanada juga mengeluarkan garis panduan dari segi tidur. Kanak-kanak 5 hingga 13 tahun kena tidur 9 hingga 11 jam.
Untuk remaja 14 hingga 17 tahun kena tidur 8 hingga 10 jam. Ya. Masa rekreasi skrin kurang dari 2 jam dan aktiviti fizikal lebih dari 1 jam satu hari. Ya. Boleh tak kanak-kanak kita mencapai garis panduan ini? Okey, kita lihat ya. Dari segi kanak-kanak yang mengalami epilepsi di Kanada, dari kajian mereka, min masa tidur sehari ialah 10 jam. Hanya lebih kurang setengah daripada kanak-kanak yang mengalami epilepsi mematuhi panduan ya, yang saya bincang tadi. Masa skrin rekreasi sangat tinggi, 8.7 jam sehari. Ya. Dan hanya 5.4% yang mematuhi panduan di kalangan pesakit epilepsi mereka ya di Kanada. Aktiviti fizikal min 5.8 jam seminggu dan hanya 32% pesakit epilepsi mereka mematuhi panduan untuk aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 1 jam satu hari. Ya. Apakah di Malaysia, masalah di Malaysia? Ini kajian yang saya lakukan bersama dengan pelajar perubatan saya tahun 2016 di kalangan kanak-kanak normal ya, prasekolah antara 4 hingga 5 tahun. Dan kita telah dapat bahawa 81.9% kanak-kanak prasekolah menggunakan alat peranti mudah. Ya. Masa skrin min ialah 2.5 jam sehari. 68% ya, lebih daripada 2/3 kanak-kanak tidak mematuhi apa yang disyorkan bahawa kurang daripada 1 jam ya. Dan 47% kanak-kanak yang dikaji menggunakan lebih daripada 2 jam sehari di prasekolah kanak-kanak di Lembah Kelang. Dan untuk apa mereka menggunakan alat peranti mudah ya? Untuk menonton kartun dalam 83% semasa ibu bapa membuat kerja rumah ya, di ruang tamu ya, di ruang tamu. So ini terus ya melanggar apa yang disyorkan oleh American Academy of Pediatrics bahawa penggunaan skrin mesti berkualiti tinggi bersama ibu bapa supaya boleh dipantau ya, dan juga melebihi masa yang disyorkan ya, di kalangan kanak-kanak 7 tahun yang lepas. Saya rasa sekarang masalah ini mungkin akan lebih besar ya selepas 7 tahun. So di sekolah, apakah yang disyorkan untuk pesakit epilepsi? Guru sekolah perlu dimaklumkan mengenai penyakit ini kerana mereka boleh membantu anak-anak kita jikalau berlaku serangan sawan semasa kanak-kanak berada di sekolah. Ramai ibu bapa yang tidak mahu ya, cikgu mereka tahu bahawa anak mereka mengalami epilepsi, dan ini lebih menterukkan lagi ya stigma kerana ibu bapa pun tidak dapat ya accept bahawa anak mereka mempunyai epilepsi. So dengan menyembunyikan ya penyakit ini. Tapi kalau anak mereka ada penyakit ginjal, penyakit lain, senang boleh bagi tahu cikgu. Tapi jikalau ada masalah epilepsi, ramai ibu bapa tidak mahu guru dan kawan-kawan mereka tahu, dan ini memburukkan lagi stigma terhadap pesakit epilepsi. Dan apakah pengesyoran mengenai sukan? Sukan jarang sekali mencetuskan sawan ya. Terbaliknya, sukan menyebabkan kita lebih cergas, lebih sihat ya. So dari segi sukan, kanak-kanak boleh main sukan seperti bola sepak, badminton, netball, pendidikan jasmani yang biasa ya. Kena awas sikit semasa berenang kerana memang ya di Malaysia memang ada pesakit epilepsi yang meninggal sebab masa-masa berenang disebabkan oleh serangan sawan ya. So kita kena awas, kena ada orang yang mengiringi yang tahu CPR ya untuk berenang. Aktiviti yang dihalang ialah seperti rock climbing, skydiving, scuba diving, itu dihalang ya. Itu tahu kita memang maklum. Bagaimana dengan berkhemah malam atau lain-lain? Ibu bapa perlu berbincang dengan doktor supaya mengenali risiko dan memberi nasihat mengenai berkhemah malam, campfire,
penjagaan, apakah langkah-langkah was-was semasa berkhemah malam. Boleh berlaku, tapi ramai ibu bapa yang automatik tidak mau anak mereka bersukan, tidak mau anak mereka pergi camping. Itu tidak berapa betul Kena berbincang dulu dengan doktor yang merawat supaya mendapat nasihat daripada doktor sebelum kita mengedepikan kanak-kanak dari semua aktiviti, kerana ini penyakit seperti biasa, perlu melibatkan aktiviti sosial dengan kawan-kawan lain juga walaupun menghadapi penyakit epilepsi. Rawatan kecemasan untuk ibu bapa. Pertama, jangan panik. Kenapa jangan panik? Saya sudah bincang tadi, kebanyakan sawan akan berhenti dalam masa 5 minit. Badan kita, otak kita ada cara untuk mengimbangkan ketidakseimbangan bahan kimia tadi. Dalam masa 5 minit biasanya akan berhenti. Yang penting kita biarkan anak kita selamat semasa serangan sawan berlaku. Bermaksud kita kena baringkan anak kita mengiring ke kiri biasanya atau kanan di tempat yang selamat. Pastikan pakaian tidak ketat, longgarkan jikalau perlu. Jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut kanak-kanak. Banyak anggapan bahawa jikalau kita tidak masukkan tidak buka mulut anak-anak, mereka akan menggigit lidah, dan ini dalam Chinese movie ialah satu cara untuk membunuh diri kan. Tidak, itu tidak benar. Menggigit lidah itu tidak boleh menyebabkan anak mati. So jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut, kerana kelakuan itu boleh menyebabkan benda yang dimasukkan dalam mulut atau gigi yang longgar keluar dan menyumbat saluran nafas. Itu bahaya. Itu boleh memautkan anak. Jangan siram air. Ramai ibu bapa cepat-cepat bawa anak ke tangki dan siram air. Itu berbahaya sebab air boleh masuk dalam paru-paru So itu pun kelakuan yang berbahaya, sebab kita tahu dia akan berhenti sendiri tanpa apa-apa, hanya perlu supaya anak kita selamat semasa serangan sawan. Dan tunggu dan tengok masa. Jikalau sawan tidak berhenti dalam masa 5 minit, jikalau anak sudah mengalami epilepsi, biasanya doktor akan bagi ubat untuk memberhentikan sawan itu. Jikalau tiada ubat, pergi ke klinik atau hospital yang terdekat untuk doktor memberhentikan sawan itu. Itu sangat pentinglah. Dan apakah ubat anti sawan yang biasa kita bagi untuk kanak-kanak epilepsi? Contoh ubat sawan ialah sodium valproate, carbamazepine, clobazam. Doktor, ibu bapa akan memberi penerangan mengenai apa fungsi ubat ini. Fungsi ubat ini sangat mudah. Dia hanya cuba mengimbangkan lagi ketidakseimbangan bahan kimia dalam badan kita. Terlalu banyak bahan kimia merangsang, kita akan cuba menghalang dengan ubat-ubat ini supaya sawan tak berlaku. So ubat-ubatan ini mengawal tetapi tidak memulihkan penyakit ini. Yang penting untuk ibu bapa ialah untuk mematur masa makan ubat supaya mendapat kesan baik daripada ubat-ubat ini, dan juga memantau jikalau ada apa-apa kesan sampingan daripada ubat ini. Perlu diingati bahawa kebanyakan kanak-kanak kita ada masalah kelakuan, ada masalah pembelajaran, dan kerana ubat-ubat ini juga bertindak di otak, kesan sampingan ini kadang-kala lebih ketara. Ataupun kesan ini bukan disebabkan oleh kesan sampingan ubat, ini disebabkan oleh epilepsi yang menyebabkan masalah kelakuan dan masalah pembelajaran kanak-kanak. So ibu bapa kena pantau dan beritahu doktor yang merawat sama ada kesan sampingan ke tidak daripada ubat yang diberi. Dan simpan satu diary untuk mencatat apakah pencetus yang menyebabkan sawan teruk, katakan demam, tidak cukup tidur, letih, kitaran haid pada wanita remaja, itu boleh mencetus sawan. Jikalau ubat-ubatan tidak berjaya, ubat-ubatan boleh mengawal epilepsi di lebih kurang 70% pesakit. 70% pesakit
akan dikawal, epilepsi mereka akan dikawal dengan ubat-ubatan, dan yang lain jikalau tidak dapat dikawal, doktor ibu bapa akan mengesyorkan rawatan lain seperti diet ketogenik, rangsangan saraf vagus atau pembedahan otak jikalau ada struktur pada otak yang menjadi punca sawan yang boleh dikeluarkan, dan ini boleh memulihkan penyakit epilepsi, ya. Dan untuk ibu bapa mendapatkan maklumat mengenai epilepsi, perlu melayari laman sesawan yang sahih, ya. Banyak informasi daripada Twitter, TikTok, ya yang mungkin kurang sahih. So salah satu laman sesawan yang sahih ialah di Persatuan Epilepsi Malaysia dan juga ILAE, ya. So kalau ibu bapa boleh join, menyertai Persatuan Epilepsi Malaysia, atau cuba ada Facebook di Persatuan ataupun ILAE website ada panduan untuk pesakit, ya, Malaysia. Dan Profesor Tan dari UKM, Jabatan Perubatan UKM, telah membuat satu aplikasi, dipanggil aplikasi epilepsi, ya. Jikalau tuan-tuan ibu bapa masuk dalam Google Play Store atau Apple Store dan cari epilepsi dengan nama Prof Tan, ya, akan keluar app ini. Ini app yang pertama, ya, menggunakan bahasa Malaysia juga, supaya kita boleh tahu mengenai epilepsi. Ada diary di situ untuk mencatatkan sawan, dan ada juga petua-petua apa yang untuk membuat semasa serangan epilepsi berlaku, ya. So ini salah satu daripada yang penting, yang ibu bapa boleh buat untuk memantau epilepsi kanak-kanak, anak-anak mereka. So apakah kesimpulan saya hari ini? Penyakit epilepsi merupakan penyakit neurologi yang biasa tapi berasaskan saintifik buat masa sekarang, ya. Gejala sawan di kalangan kanak-kanak mungkin terlepas pandang, ya, kerana dia tidak dramatis. Dan masalah lain seperti masalah kelakuan dan masalah pembelajaran perlu diberi perhatian selain daripada sawan, ya. Kadang-kala masalah pembelajaran atau masalah kelakuan lebih penting daripada sawan. Mungkin sawan 1-2 kali 1 tahun, tetapi masalah lain itu lebih penting untuk kanak-kanak kita yang berada di sekolah, ya. Dan rawatan moden boleh mengawal sawan sehingga 70% pesakit, ya. So kebanyakan pesakit sawan boleh dirawat, ya, boleh dikawal. Itu sahaja, terima kasih. Saya bagi balik pada Prof Azlin, ya. Terima kasih Prof Wong. Terima kasih kepada Prof Madya, Dr. Wong Sawe atas ceramah yang telah disampaikan yang begitu menarik dan membuka mata. Kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen soal jawab atau Q&A. Sebarang persoalan yang ingin diajukan boleh ditulis di ruang komen. Jangan lupa untuk klik atau send star sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini. Penyakit epilepsi adalah penyakit yang umum di kalangan kanak-kanak. Ia merupakan penyakit keempat lazim di kalangan penyakit neurologi di kanak-kanak. Antara sebabnya ialah jangkitan kuman dan faktor genetik. Adakah kamu tahu bahawa 1% daripada kanak-kanak mengalami penyakit epilepsi? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai penyakit epilepsi, sertai saya di webinar umum epilepsi di kalangan kanak-kanak pada 10 hari bulan Mac 3 petang di Facebook Live Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyakit epilepsi adalah penyakit yang umum di kalangan kanak-kanak. Ia merupakan penyakit keempat lazim di... Kita kembali semula kepada sesi kita. Sekarang kita akan menjawab beberapa soalan yang telah dihantar. Yang pertama, Prof Wong, jika ada history of febrile fit, adakah pesakit tersebut mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat epilepsi pada masa datang? Okey, kebanyakan febrile fit tidak menyebabkan epilepsi. Ada, kalau nak
data dia mungkin lebih kurang 3% pesakit yang mengalami fibroid fit boleh mengalami epilepsi bila dewasa, tetapi mereka ada risiko-risiko lain lah. Bukan kebanyakan, bermaksud 97% daripada pesakit yang mengalami fibroid fit normal dan tak akan sawan dan tidak akan dapat epilepsi. Okey, terima kasih Prof. Ada juga antara kita yang bertanya, adakah apa pendapat Prof tentang keberkesanan ganja perubatan ataupun medical cannabis sebagai rawatan kepada epilepsi? Apa pendapat? Okey, cannabinoids memang salah satu option ya sekarang di luar negara untuk epilepsi, tapi itu bukan pilihan pertama. Ya, pilihan pertama ubat-ubatan seperti yang saya bincangkan tadi, kemudian ketogenic diet, rangsangan saraf vagus atau pembedahan. Ya, cannabinoids hanya berkesan untuk peratus yang kecil pesakit epilepsi, dan yang penting untuk ibu bapa atau doktor ialah kita perlu option lain yang saya bincangkan tadi. Kita perlu explore dulu sama ada betul-betul, contohnya ubat, ya, ubat kita betul-betul diambil ke tidak, ya, kepatuhan kepada ubat. Kemudian dua, adakah ubat itu sesuai untuk epilepsi anak, ya. Ada beberapa epilepsi ubat yang tidak sesuai, ada ubat antisawan yang kurang sesuai yang boleh menyebabkan epilepsi lebih teruk, ya. Dan bertiga, adakah kita sudah kenal pasti punca dia? Kalau punca disebabkan oleh struktur otak yang tidak elok, dan jikalau struktur otak itu boleh dibedah dan dikeluarkan, itu boleh memulih, ya. Itu ialah memulih, bukan hanya mengawal, memulih. So biasanya doktor-doktor kita akan membuat penilaian seperti ini sebelum, ya, kita fikirkan rawatan lain. Okey, terima kasih Pak. Ada ibu bapa dan orang ramai bertanya, berapa bahayakah penyakit ini? Adakah ini penyakit yang berbahaya? Okey, untuk kebanyakan orang, majority 99 tidak bahaya. Ya, seperti yang saya cakap, sawan itu berhenti sendiri. Yang bahaya ialah jikalau sawan itu berlanjutan lebih dari 5 minit, dan kita perlu tahu apa nak buat, ya, semasa jikalau sawan itu berlanjutan. Sama ada doktor telah bagi ubat untuk menghalang sawan itu berpanjangan, yang biasanya dibagi ialah diazepam, ya, diazepam atau midazolam, ya, untuk memberhentikan ubat itu, sawan itu. Nombor dua, adakah kita membuat aktiviti yang bahaya? Seperti yang saya cakap, ya, tiap-tiap tahun ada pesakit epilepsi yang meninggal sebab mengalami sawan semasa berenang, ya, ataupun membuat aktiviti yang bahaya. Ada pesakit epilepsi yang memandu, ya, yang tidak boleh memandu. Ya, nombor dua, ada di sekalangan kecil pesakit epilepsi di mana penyakit dia kurang dikawal dan mereka mengambil banyak ubat, boleh tiba-tiba meninggal, ya, apa yang kita panggil SUDEP. Itu ialah antara bahaya, tapi untuk majority of patient tidak bahaya. Okey. Ya. Itu memang penting Prof untuk orang kenali. Ada juga yang bertanya, sekiranya anak-anak ada mengalami gejala epilepsi, adakah mereka akan outgrow atau tidak ada penyakit ini lagi apabila meningkat remaja atau sampai ke dewasa? Okey, itu bergantung pada punca, ya. Kalau punca dia ialah punca katakan struktur otak yang kurang elok, biasanya untuk hilang semasa dewasa susah sikit, ya. Tapi jikalau katakan faktor genetik, ya, faktor genetik yang menyebabkan semasa mereka kecil ketidakseimbangan bahan kimia itu tinggi, biasanya masa remaja akan hilang. Ataupun jenis epilepsi lain yang hanya berlaku pada kanak-kanak untuk sesuatu umur, dalam lingkungan umur yang tertentu, epilepsi mereka akan hilang semasa mereka dewasa. So kebanyakan boleh hilang, tapi ada yang berkekalan, bergantung pada punca. Betul. Sebab itu doktor selalu
menyelidiki apakah punca epilepsi mereka ya untuk setiap pasien itu yang penting sebenarnya. Berkaitan dengan tu, ada pula yang bertanya, sekiranya kanak-kanak setahun sering ialah bermula berjalan, sering terjatuh, hantuk kepala, adakah itu peluang mendapat epilepsi? Dan juga jika ada kanak-kanak yang ada demam tinggi dan ada risiko sawan, adakah mereka juga berisiko epilepsi? Okey, so dua soalan ya. Satu ialah jikalau kanak-kanak 1 tahun, maklum ya, selalu jatuh, selalu tapi jatuh kanak-kanak 1 tahun hanya jatuh setakat tinggi mereka, kurang dari 1 meter ya. Kalau anak 90 cm tinggi, jatuh itu 90 cm. So kecederaan pada otak biasanya tidak berlaku lah ya, kalau jatuh biasa, kanak-kanak jatuh biasa, sebab impact dia rendah saja ya, jatuh biasa ya, unless jatuh dari tinggi ya. Itu boleh mencederakan otak, biasanya tidak. Kedua ialah soalan mengenai sekiranya mereka demam. Okey, demam biasanya tidak, tetapi kalau demam dan sawan itu merupakan gejala jangkitan kuman di otak. Ada pesakit yang mengalami demam tinggi dan sawan, tetapi punca demam dan sawan itu disebabkan jangkitan kuman di otak. Jikalau itu berlaku, memang risiko untuk epilepsi lebih tinggi. Tetapi jikalau demam tinggi disebabkan oleh katakan jangkitan virus atau jangkitan lain, bukan di otak, risiko epilepsi tidak tinggi. Ya, betul. Mungkin ini satu mitos ya, tetapi ada orang bertanya, sekiranya berlaku serangan, patutkah pesakit diberi besi berani atau magnet untuk dipegang untuk menghentikan serangan? Tadi saya sudah bincang ya, otak kita memang ajaib terus ya. Dia ada mekanisme untuk mengimbang balik ya. Bila ada discharge elektrik yang berlebihan, kita akan cuba berhentikannya. Dalam masa 5 minit, bahan kimia penghalang akan memberhentikan sawan itu. So apa yang kita buat pada kanak-kanak kita, saya tahu ada orang Cina masukkan sudu dalam lidah, dalam mulut ya. Ada yang cubit, itu bahaya ya. Ada yang pukul, ada yang jirus air. Semua ini tidak berkesan untuk berhentikan ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. Betul. Tadi ada kita cakap pasal sama ada perlu dirawat sampai dewasa. Itu bergantung kepada seperti yang Pak jawab tadi. Selain daripada itu, ada orang tanya tentang apa amaran atau halangan apabila ada masalah epilepsi. Patutkah seorang pesakit epilepsi memandu? Tidak boleh. Memandu tidak boleh. Langsung tidak boleh ya, sebab boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, so jikalau masih ada epilepsi, memang tidak boleh dapat lesen memandu lah. Tidak boleh. Dan Malaysia law ya memang strict lah ya dalam perkara ini. Tidak boleh. Dan jikalau berhenti ubat pun kena 2 atau 3 tahun selepas berhenti ubat dan tiada serangan sawan baru boleh di-consider ya mengambil lesen memandu. Betul, Prof. Bukan hanya untuk orang itu tetapi untuk orang lain jugalah ya. Ada orang yang bertanya tentang kanak-kanak yang ada sejarah febrile fit atas sawan semasa demam. Sehingga umur berapakah sekiranya febrile fit itu dianggap normal dan tidak membimbangkan? Okey, biasanya kita cakap febrile fit ialah dari umur 6 bulan sampai 6 tahun. Tapi ada setengah-setengah kanak-kanak yang berlanjutan sampai 7, 8, sebab itu ialah normal curve ya. Kita buat data normal curve. So ada yang lebih kurang 7, 8 tahun pun boleh berlaku. Now, masalah dengan febrile fit ialah antara kanak-kanak yang melepas ya menjangkaui 6 atau 7 tahun, mereka sebenarnya ialah epilepsi dan bukan febrile fit ya. Ada peratus kecil dalam pesakit yang mula-mula febrile fit dan menjangkaui umur 7 hingga 8 tahun, sebenarnya mereka mengalami epilepsi yang gejala mereka febrile fit mula-mula, tapi akhirnya dia akan ketara, mereka akan sawan tanpa demam masa itu. Terima kasih, Prof. Ada orang yang bertanya pula, sama ada kita boleh bezakan antara betul-betul sawan dan sekiranya ianya adalah seperti dia hanya prank untuk mendapatkan perhatian. Okey, tadi ya, contoh tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada lihat video yang mula-mula itu, video pengenalan ya, yang
pesakit epilepsi dengan buih-buih itu saya nampak ialah prank. Sebab dia goyang-goyang kepala, badan goyang, itu bukan sawan, ya. Itu memang dibuat-buatkan, ya. Kita boleh lihatlah. Sebab itu doktor yang merawat biasanya perlu tanya dengan sangat teliti kepada ibu bapa atau eyewitness, orang yang nampak sawan itu, apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas sawan, untuk kita kenal pasti sama ada serangan itu betul-betul sawan ke tidak. Dan jikalau serangan itu berlaku berkala, apa yang saya biasanya minta ibu bapa buat ialah ambil video lah, untuk kita tengok sama ada kita perkara itu sawan. Ada, ya, kita tengok video TV pun, rancangan drama ramai sawan, banyak sawan itu bukan sawan, ya. Doktor boleh ini tipu punya. Adakah itu yang disebut pseudo seizure? Yes, that is pseudo seizure. Ya. Ada yang tanya tentang terminologi, perbezaan maksud epilepsi, seizure dan fit. Okay, seizure and fit sama, ya. Fit and seizure tukar sama. Seizure ialah gejala epilepsi. Epilepsi berlaku jikalau seizure itu senang berulang, kecenderungan berulangan seizure itu sangat tinggi. Ya, ada peratus dia, ya. Kita cakap 60 hingga 70%. Kalau saya boleh predict, ya, saya boleh ramalkan bahawa kamu akan fit kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Kalau peratus dia lebih dari 60%, kamu mengalami epilepsi. So seizure yang tidak diprovokasi, yang berulang, jikalau kecenderungan untuk seizure tinggi, itu dipanggil epilepsi. Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan pendedahan skrin, ya, skrin time tadi, dan juga pendedahan skrin secara umum, ada orang yang menyatakan, adakah beza pendedahan skrin TV dengan skrin telefon yang meningkatkan risiko epilepsi? Ditanya yang mana lagi selamat? Kedua-dua tidak selamat, ya. Kedua-dua tidak selamat. Dulu tanpa handphone, tanpa iPad, TV pun boleh mencetuskan, ya. Rancangan TV yang paling TV yang paling terkenal lah, Pokemon boleh menyebabkan, dia berkelip-kelip dengan kadar yang tertentu, boleh menyebabkan mencetuskan sawan kanak-kanak normal pun, bukan hanya kanak-kanak epilepsi. Ya. Terima kasih, Prof. Tadi kita cakap pasal masuk sudu dalam mulut yang tak patut buat. Ada orang tanya, boleh tak masuk kain dalam mulut untuk mengelakkan gigi patah masa sawan? Tidak, ya, tidak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, semasa sawan, pergerakan tidak di luar kawalan, ya. So mereka mungkin mengancingkan gigi dengan ketat, ya, dan jikalau kita paksa membuka mulut mereka, itu bahayalah, boleh mencederakan dan boleh menyebabkan gigi longgar masuk ke dalam saluran nafas, ya, dan itu sangat bahaya. So biar, walaupun dia gigit lidah, walaupun dia buat apa, biar, dia akan berhenti dalam masa kurang dari 5 minit, ya. Jikalau berdarah lepas, ada, ya, pesakit saya yang lepas sawan berdarah sebab tergigit mulut, dia akan berhenti pendarahan, ya. Ada yang tanya lagi, berapa kerapkah kena berlaku seizure ataupun sawan untuk diklasifikasi sebagai epilepsi? Okey, dari segi definisi dulu 2, ya, tapi yang baru-baru beberapa tahun lepas dia ditukar 1 kali tambah jikalau risiko untuk sawan kali kedua lebih daripada 60%. So sawan sekali tanpa sebab, katakan bukan disebabkan oleh gula darah rendah, disebabkan oleh hyponatremia, ya, dan tanpa sebab, dan jikalau saya boleh predict, ya, risiko dia untuk dapat sawan kali kedua lebih daripada 60%, itu pun boleh dikatakan epilepsi juga. Kerana dulu kita guna 2 kali sebab kalau sawan pertama tanpa sebab, kebanyakan pesakit hanya akan ulang sawan, risiko untuk sawan kali kedua ialah 30%. Tapi jikalau 2 kali sawan tanpa sebab, risiko untuk sawan kali ketiga 70 hingga 80%. Sebab itu 2 kali sawan digunakan sebagai
definisi untuk epilepsi dululah. Ya. Ada seorang penonton kita yang mengatakan anaknya pernah kena epilepsi, katanya epilepsi semasa usia setahun dan tak berlaku lagi sehingga 7 tahun. Adakah berkemungkinan ianya berlaku pada masa akan datang? Bergantung pada punca lagi, ya, bergantung pada punca apakah sebab dia sawan. Dan di kalangan kanak-kanak ada banyak, saya tidak sentuh topik ini, epilepsi sindrom. Ya, ada banyak epilepsi sindrom yang mungkin berlaku pada umur ini dan hilang. Ya, so kita kena tahu apakah epilepsi sindrom dan apakah punca epilepsi untuk anak-anak itu. Baru kita boleh predict ya apa akan boleh berlaku masa dewasa. Ya. Jadi berkaitan dengan itu ada yang bertanya apakah ujian sekiranya kanak-kanak itu diberi diagnosa epilepsi untuk kanak-kanak setahun setengah telah ada attack 3 kali dalam 24 jam dibagi ubat epilim, perkembangan normal, EEG normal. Adakah memerlukan ujian seterusnya? Biasanya tidak perlu ujian seterusnya lah. Kalau dan bergantung pada sebab juga ya. So bergantung pada epilepsi sindrom. Ada epilepsi sindrom yang kita tak perlu membuat MRI otak juga, ya. Tapi kebanyakan pesakit epilepsi kita perlu buat MRI otak untuk tahu apa punca. Seperti yang saya bincang tadi, struktur otak yang tak elok, kita perlu tengok struktur ada tak pembikinan bahagian otak yang tidak elok. Tetapi ada epilepsi sindrom yang tertentu, seperti contohnya absence epilepsi tadi, yang pesakit yang meniup tisu paper itu. Kalau sindrom itu kita tak perlu MRI untuk ujian MRI untuk pesakit macam ni. Ada orang pula bertanya, adakah perlu membuat lamba puncture sekiranya ada sawan? Biasanya tidak. Lamba puncture untuk mengenal pasti sama ada jangkitan kuman ke tidak dalam otak. Ya, jikalau doktor kamu minta lamba puncture, anak sawan dan demam, apa yang mereka syaki ialah sama ada jangkitan kuman dalam otak ke tidak lah. Itu perlu lamba puncture. So bergantung ya pada apa penyebabnya lah. Ada orang bertanya tentang rawatan ECT bagi recurrent epilepsy. No, untuk biasanya tidak diperlukan lah untuk kanak-kanak ataupun dewasa actually. Seperti yang saya cakap, 70% pesakit epilepsi boleh dikawal dengan ubat. Ya, so itu tidak diperlukan. Ya. Adakah epilepsi berlaku ketika tidur? Ya, ada. Ya, seperti yang saya cakap, ada epilepsi yang dari frontal lobe, dari depan otak, yang berlaku masa tidur, yang mungkin disalah anggap sebagai mimpi. Ya, di kalangan kanak-kanak itu boleh berlaku. Ya. Begitu banyak soalan untuk Prof Wong, masih ada yang tak dapat saya berikan sebab ada yang berkaitan dengan orang dewasa. Kita cakap pasal kanak-kanak dululah ya. Ada orang tanya juga sama ada kanak-kanak apabila mengalami sawan, adakah mereka mungkin ada aura seperti dikata seperti kadang-kadang untuk orang dewasa? Ya, ada. Ya, ada kanak-kanak yang boleh bagi tahu mereka rasa kebas-kebas di bahagian kaki, lepas tu naik ke tangan, lepas tu baru ada yang boleh mengalami aura. Aura sebenarnya ialah focal aware seizure. Dia focal dan dia aware. Ya, dia sudah start sawan sebenarnya. Satu jenis sawan. Sejenis sawan ya sebenarnya. Kita ada 3 minit lagi, kita cuba jawab sebanyak mana yang boleh ya. Ada yang tanya tentang kesan lepas sawan. Contohnya kalau ada orang awam yang ada pesakit yang akan buang air besar atau muntah, adakah ini efek biasa selepas sawan? Juga bergantung pada dari mana otak punca sawan itu dari mana. Contohnya kalau sawan itu dari bahagian belakang otak, occipital lobe, banyak pesakit mengalami boleh muntah, kanak-kanak ya yang muntah dan sakit kepala lepas sawan. Ya, itu satu gejala yang biasalah untuk occipital lobe epilepsi. Semasa sawan ada pesakit yang boleh terberak atau terkencing. Ya. Ada orang tanya tentang imunisasi sebab ada anak-anak yang mungkin masa itu masih perlu imunisasi. Sama ada kita perlu jarakkan pemberian imunisasi sekiranya baru kena sawan? Tidak. Ya, tidak. Dia tiada kaitan dengan sawan. Sangat jarang ya sawan imunisasi boleh menyebabkan sawan teruk. So biasanya apa yang kita syorkan ialah ikut jadual.
untuk kanak-kanak yang mengalami epilepsi. Sebab untuk kita perlu mengelakkan penyakit-penyakit Yes, juga lah ya. penyakit lain lebih bahaya dari penyakit epilepsi. Penyakit lain seperti pneumococcal infection, seperti lain tetanus semua lebih penting, lebih bahaya daripada epilepsi. Berkaitan dengan masalah febrile fit, ada yang bertanya apakah risiko mereka yang ada febrile fit ini mendapat epilepsi kemudian? 3% saya cakap, tapi bukan semua. Antara 3% itu kita boleh, doktor sudah boleh ada, bila kita lihat pesakit epilepsi, pesakit febrile fit, kita mungkin boleh predict ya bahawa dia akan dapat febrile epilepsi masa depan. Contohnya kalau mereka sudah lambat perkembangan, sudah ada masalah pembelajaran ya, ataupun sawan dia banyak kali dan setiap kali lepas sawan terdapat penurunan daripada perkembangan ya. Salah satu contoh ialah Dravet syndrome, di mana tiap-tiap kali mereka sawan, lepas sawan berpanjangan, perkembangan mereka turun sikit. So kita sudah predict ini sebenarnya bukan febrile fit dan mungkin sebab satu sindrom epilepsi yang kita panggil Dravet syndrome ya. Okey, terima kasih Prof. Saya rasa kita hanya ada 1 minit saja. Ada orang, mungkin kita buat jawab yang last sekali ya. Adakah anak yang mengidap autism berisiko terkena sawan? Okey, autism, Prof Azlin. Prof Azlin ialah expert autism. Prof Azlin jawab. Ya, memang boleh berisiko tapi bukan untuk semua lah ya. Terutamanya bila mereka lebih pada umur 10 ke 11 tahun. Tapi bukan semua, sebab autism ni penampilannya pelbagai. Tetapi memang kanak-kanak yang ada masalah perkembangan seperti autism boleh berisiko juga untuk masalah epilepsi. Saya rasa dah cukup masa kita, sebab kita dah kesuntukan masa. Terima kasih untuk banyak soalan yang diberikan. Kerana memang ini satu topik yang sangat menarik dan kita nampak daripada soalan yang pelbagai yang telah dihantar, banyak lagi orang ramai ingin tahu tentang epilepsi. Seperti yang Prof Wong telah nyatakan tadi, ada resources atau tempat-tempat yang kita boleh lihatlah, contohnya app epilepsi dan juga informasi Persatuan Epilepsi yang kita boleh dapatkan lebih panduan tentang masalah epilepsi ini. Jadi dah sampai ke satu segmen yang dinanti-nantikan setiap kali webinar berlangsung, iaitu segmen quiz di www.quizzes.com. Sila lihat di laman Facebook ya. Untuk segmen ini kami mengalu-alukan orang ramai, orang awam, pelajar-pelajar untuk mencuba. Saya berharap para doktor beri peluang kepada halayak umum dan pelajar-pelajar, kerana doktor mungkin tak perlulah mengambil bahagian ya. Pihak penganjur menyediakan hadiah misteri yang sangat menarik bagi pemenang kuis. Pemenang perlu menghubungi penganjur melalui mesej FB untuk memberikan butiran bagi proses tuntutan hadiah. Jangan lupa ya, pemenang nanti, peserta perlu ke laman web Quizzes dan memasukkan nombor kod yang tertera seperti di situ. Kita berikan masa 1 minit untuk semua peserta masuk. Ada tertera di laman FB. 818471 Ya. Join my quiz. Okay. Ada hadiah misteri ya. Tapi bagus hadiahnya. So patut cuba. Yep. Ada soalan senang-senang. Kalau dengar memang boleh jawab semua. Cepat ke lambat sahaja. So sekejap lagi kita akan mulakan. Kalau belum join, sila join. Tak akan saya rasa memang hadiahnya sangat menarik. Berapa orang join? 47 lah. 47. Boleh lagi join sama mana yang ada. Okey, dah start. Okey, kita akan mulakan sekarang. Mana soalan? Apa tu? Biasa soalan. Minta maaf ya, sekejap kita besarkan. Okey. Okey, sekarang kita itu nombor 1 ya. How are you going to join? Is it like Kahoot? Not like Kahoot. It's not like Kahoot.
Suruh cepat lah. Boleh habis ke? Kena tunggu sikit lah. Oh, itu kena reflexes yang amat pantas sekali. Jadi kita tengok pemenangnya. Pemenang pertama adalah Yat Yao Huai. Pemenang kedua adalah Mamal dan ketiga Hilal Hisham. Pemenang-pemenang sila hubungi Urus Setia untuk melalui Messenger FB. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Kepada yang tidak berjaya, jangan putus asa. Boleh cuba lagi pada webinar yang akan datang. Untuk makluman, ada webinar yang akan dipamerkan di FB untuk seterusnya. Jangan lupa ikuti di laman FB Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekarang nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Mohon untuk semua peserta scan QR code yang dipaparkan yang dipaparkan atau tekan link di ruangan komen untuk pautan kehadiran dan maklum balas program. Maklum balas ini penting bagi pihak penganjur menambah baikkan program ini pada masa akan datang. Peserta juga diingatkan untuk memasukkan maklumat dengan betul bagi mengelakkan e-sijil tak dapat diproses selepas majlis. Sijil akan dihantar terus secara automatik dalam tempoh 72 jam selepas majlis. Sekiranya tuan-puan tidak mendapat e-sijil, boleh hubungi penganjur seperti maklumat dalam ruangan komen. Dan sebelum kita berpisah, ingin saya mengingatkan lagi untuk like, share dan follow page Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk membolehkan anda mendapatkan info-info terkini berkenaan webinar-webinar yang kita anjurkan. Anda boleh membantu pihak fakulti dengan menyumbang star bagi membolehkan webinar-webinar seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penaja utama webinar kita pada petang ini, syarikat Sanofi, dan tidak lupa juga penaja air minuman dan penceramah petang ini, Gloria Jeans Coffee Kiosk di HCTF. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan yang padu kepada Fakulti Perubatan. Moga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.